Salam sejahtera, saya Ryan Cosmas Robert, nomor metrik YS23210001. Oke, pembentangan saya pada hari ini bertajuk hybridisasi dalam spesies aquaculture berkepentingan ekonomi, yaitu kebaikan dan keburukan. Dalam pembentangan ini, saya akan membincangkan penggunaan teknik hybridisasi dalam aquaculture serta kesannya terhadap ekonomi, alam sekitar, dan kelestarian industri aquaculture. Pembentangan ini juga bertujuan untuk menilai sama ada hybridisasi merupakan satu pendekatan yang benar-benar mapan dalam jangka panjang. Oke, seterusnya kita masuk kepada pengenalan kepada hybridisasi. Hybridisasi merujuk kepada proses pembiakan antara dua spesies yang berbeza bagi menghasilkan baka baharu. Dalam aquaculture, teknik ini digunakan untuk meningkatkan prestasi ternakan seperti kadar pertumbuhan, ketahanan penyakit, dan kualiti isi. Oleh sebab itu, hybridisasi telah digunakan secara meluas sebagai satu strategi untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran aquaculture. Oke, seterusnya kita masuk kepada topik mengapa hybridisasi penting dalam aquaculture. Di sini, hybridisasi digunakan dalam aquaculture karena permintaan terhadap protein akuatik semakin meningkat. Selain itu, penternak memerlukan spesies yang mempunyai kadar tumbuh sarang cepat, lebih tahan penyakit, dan menghasilkan kualiti isi yang baik. Semua faktor ini berkait rapat dengan isu keselamatan makanan dan pembangunan ekonomi. Justru, hybridisasi dilihat sebagai salah satu pendekatan bagi memenuhi keperluan industri aquaculture modern. Seterusnya kita masuk kepada topik organisma sasaran. Hybridisasi melibatkan pelbagai organisma aquaculture yang penting dari segi ekonomi. Antara kumpulan utama ialah ikan seperti tilapia, ikan keli, dan striped bass. Krustasea seperti udang dan udang galah, serta moluska seperti tiram dan abalon. Namun begitu, saya akan memberi fokus kepada contoh tertentu dalam pembentangan ini. Terdapat banyak contoh kejayaan hybridisasi di peringkat antarabangsa. Antaranya ialah ikan keli hybrid di Thailand, hybrid striped bass di Amerika Serikat, tilapia hybrid di Israel, serta ikan Cressid hybrid di Venezuela. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa hybridisasi mampu meningkatkan produktiviti aquaculture. Oke, sekarang kita masuk pada topik organisma sasaran, yaitu contoh yang dipilih dan kelebihan. Dalam pembentangan ini, saya memilih tilapia hybrid sebagai contoh utama. Tilapia hybrid sangat populer di peringkat global karena ia mudah diternak, mempunyai permintaan pasaran yang tinggi, serta mampu hidup dalam pelbagai keadaan persekitaran air. Hasil kajian menunjukkan bahwa spesies hybrid mempunyai beberapa ciri positif. Antaranya ialah kadar tumbuh sarang yang lebih cepat, kecekapan penggunaan makanan atau FCR yang lebih baik, kualiti isi yang lebih baik, serta kadar kelangsungan hidup yang lebih tinggi. Ciri-ciri ini memberi kelebihan besar kepada peternak. Dari segi ekonomi, hybridisasi membolehkan tempo ternakan dipendekkan dan hasil pengeluaran ditingkatkan. Ini secara langsung meningkatkan pendapatan peternak dan menjamin bekalan ikan yang stabil di pasaran. Secara keseluruhan, hybridisasi menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Salah satu kelebihan utama spesies hybrid ialah ketahanan yang lebih baik terhadap penyakit. Ini dapat mengurangkan kebergantungan kepada penggunaan antibiotik serta menurunkan kadar kematian ternakan. Keadaan ini sangat penting dalam memastikan aspek biosecurity aquaculture terpelihara. Baiklah, sekarang kita lihat keburukan hybridisasi. Walaupun hybridisasi menawarkan pelbagai kelebihan, terdapat juga beberapa keburukan yang perlu diberi perhatian serius, antaranya termasuk kesan terhadap alam sekitar, risiko pencemaran genetik, serta isu etika dan peraturan. Oleh itu, pelaksanaan hybridisasi perlu dirancang dan dinilai secara berhati-hati. Salah satu risiko utama ialah apabila spesies hybrid terlepas ke perairan semula jadi, keadaan ini boleh menyebabkan persaingan dengan spesies tempatan dan seterusnya mengganggu keseimbangan ekosistem. Dari segi perspektif pengurusan perikanan, risiko ini memerlukan kawalan
dan pemantauan yang ketat. Selain itu, hybridisasi juga boleh menyebabkan pencemaran genetik sekiranya berlaku pembiakan tidak terkawal. Keadaan ini berpotensi mengakibatkan kehilangan baka asli serta pengurangan biodiversity dalam jangka masa panjang. Penggunaan spesies bukan asli dalam program hybridisasi merupakan isu yang kontroversi di setengah negara karena spesies tersebut berpotensi menjadi invasif dan menjejaskan ekosistem tempatan. Di Malaysia, penggunaan spesies bukan asli tertakluk kepada peraturan dan garis panduan yang ketat. Antara cabaran utama dalam pelaksanaan hybridisasi ialah keperluan kawalan induk bakai yang rapi, pemantauan berterusan serta penguatkuasaan undang-undang yang berkesan. Selain itu, kesedaran dan latihan kepada peternak juga memainkan peranan penting dalam mengurangi risiko yang mungkin timbul. Secara keseluruhannya, walaupun hybridisasi mempunyai risiko tertentu, keburukan ini boleh diminimumkan melalui pengurusan yang baik dan pendekatan berdasarkan sains. Oleh itu, penilaian risiko perlu dilakukan sebelum sesuatu program hybridisasi dilaksanakan. Sebagai kesimpulan, hybridisasi merupakan satu alat yang sangat berkesan dalam aquaculture. Manfaat hybridisasi boleh mengatasi risiko sekiranya ia dirancang, dikawal, dan diurus berdasarkan sains. Namun begitu, hybridisasi tidak sesuai digunakan di semua ekosistem. Antara cadangan yang boleh dilaksanakan ialah penggunaan induk hybrid yang diperakui, pengukuhan langkah biosecurity, serta penyelidikan dan pemantauan yang berterusan. Selain itu, dasar yang jelas dan penguatkuasaan yang tegas juga amat diperlukan. Untuk pada masa hadapan, pembangunan teknologi genetik yang selamat dan terkawal boleh dimanfaatkan. Hybridisasi yang mampan serta amalan akukultur mesra alam perlu diberikan keutamaan bagi memastikan kelestarian industri. Baiklah, sebagai penutup, saya sertakan beberapa rujukan di sini, yaitu pembentangan ini disokong oleh rujukan FAO, buku Genetik Aquaculture oleh Dunham, serta artikel jurnal antarabangsa dan tempatan. Rujukan ini dipilih bagi memastikan maklumat yang dibentangkan adalah tepat, berdasarkan kajian saintifik dan relevan dengan industri aquaculture. Sekian, terima kasih atas perhatian daripada saya, Rain Cosmas Robert, nomor metrik YS 23210001. Sekian dan terima kasih.